Maksudnya dia nak solat, masuk waktu, dia kena bersihkan kemaluan, ambil wuduk, bersegera dengan solat. Boleh? Nak bersembang, nak bergosip dulu tak boleh. Dia kena ambil wuduk baru. Adapun kalau laki okey lah ni, muka boleh faham, boleh ikut kan. Adapun kalau dia lambat, maksudnya dia basuh, masuk waktu, basuh, ambil wuduk, basuh balut semua, ambil wuduk kan. Kemudian dia buat yang perkara yang berkaitan dengan solat, tak ada masalah kalau lambat. Tunggu jemaah, cari pakaian untuk menutup aurat, tu tak ada masalah. Tak apa, nanti dia akan bahas kat belakang ni. Kemudian dia kata wa yutasaalu anha, dan dipersoalkan berkenaannya. Berkenaan apa? Rutubah. Hal hiya tahiratun am najisatun? Adakah rutubah itu suci ataupun najis? Wa hal khurujuha yanqudu wudu'a amlah? Adakah keluar rutubah itu membatalkan wuduk ataupun tidak? Ni persoalan biasa keluar. Wa khulasatu hukmiha, bermula khulasah, kesimpulan hukum dia, hukum rutubatil farji ni apa? Annaha, sesungguhnya rutubah ini, in kharajat, jika keluar rutubah minaz zahir, daripada zahir, falaysat binajisatin. Tu. Maka tiadalah ar-rutubah al-kharijatu minaz zahir. Nak buat juga domir dia. Domir huwa kembali kepada domir sati huwa. Ar-rutubah al-kharijatu minaz zahir binajisatin, maka tiadalah rutubah yang keluar daripada zahir itu najis. Wala tanqudul wudu'a, dan tidak membatalkan akan wuduk. Tu. Had zahir ni mana had zahir? Kita dah bahas Ibn Hajar sebut apa yang lepas. Yang tu yang batin tu apa? Yang batin, tempat yang tak wajib basuh ketika mandi wajib. Betul tak? Yang ni bila perempuan cangkung tak nampak. Betul? Itu batin. Jadi bila seorang perempuan cangkung, dia nampak, itu had zahir. Boleh? Okey. Jadi kalau rutubah itu asalnya daripada zahir faraj, maka rutubah itu tak dihukumkan najis dan tak membatalkan wuduk. Boleh? Tu. Wa in kharajat, jika keluar apa? Ar-rutubah minal batin, daripada batin, naqadatil wudu'ah, nescaya membatallah oleh ar-rutubah al-kharijah minal batini al-wudu'a, akan wuduk. Boleh? Wahya, bermula ia, ar-rutubah al-kharijah minal batin ni najisatun, adalah najis. Najis. Ini musannif sebut ni ikut pendapat Imam Ramli. Ikut pendapat Imam Ramli. Sebab nanti dia akan sebut dalam ta'liq. Maknanya kalau musannif sebut kalau yang zahir dia tak membatalkan wuduk, lagi pula tak najis. Jika batin dia membatalkan wuduk, lagi pula najis, kemungkinanlah musannif ini mengikut pendapat Imam Ramli. Faham tak? Tu. Tapi dia akan sebut jugalah tu. Wa in syukka, jikalau disyakkan padanya, pada ar-rutubah, hal hiya minaz zahiri aw minal batin, adakah dia keluar daripada zahir, had zahir, ataupun daripada had batin? Jadi macam mana? Dia syak. Perempuan tu syak. Ni keluar, nampak rutubah, ada rutubah. Dia nampak, ni keluar batin ke zahir? Dia syak. Maka misalnya kata apa? Fala naqda wala najasata. Maka tidak membatalkan wuduk, lagi pula dan tidak najis. Hukum yang zahir. Bahawasanya rutubah itu daripada had zahir. Kalau dia syak. Jangan buat-buat syak, dah yakin lah daripada dalam. Daripada batin nak buat-buat syak sebab malas. Tu. Tak boleh. Wa zahir, dia terangkan zahir. Mana zahir? Huwa alladhi yajibu ghasluhu fil ghusli wal istinja'i.
Zahir ni adalah alladhi, had yang yajibu ghusluhu, wajib oleh basuhnya, alladhi fil ghusli, di dalam mandi wajib, wal istinja'i, dan istinja. Tu. Wal batin bi khilafihi, berbeza, bi khilafi apa? Az-zahir. Senang, pendek. Batin apa? Batin adalah had yang tidak wajib basuhnya pada mandi dan istinja. Macam tu juga kalau kita mandi wajib, lubang dubur tu, tu kena had zahir tu. Kalau cangkung nampak, itulah zahir. Kalau tak cangkung, dia takut tak kena air, tak sampai air. Cangkung. Wa dalilu ma taqaddama. Jap, dia ada taklid dia. Nombor 1. Okey. Kan nuskah lain dia tak letak kat taklid kan, dia terus sambung kan. Betul tak? Betul ke? Ada nuskah lain warna hijau ke apa? Sekejap Oh tak, dia letak kat taklid juga. Itu yang lain. Yunzar li tafsili hukmi rutubatil farji. Ditilik bagi tafsil, kata perinci hukum rutubatil farj. Nak tengok kat Tuhfatul Muhtaj. Tapi sebelah tu tengok wa ma zakarnahu wa ma i'tamadahul al-alama ar-ramli. Pendapat yang musannif sebut kan, bahwasanya had zahir itu tak najis, had batin itu najis, ini pendapat Imam Ramli. Walladhi i'tamadahu Ibnu Hajar. Bermula pendapat yang iktimat, yang berpegang oleh Ibnu Hajar akan alladhi ni, akan pendapat ini, anna rutubatul farji tahiratun. Rutubatul farji ni suci iza kanat min had zahir, apabila adalah rutubah itu daripada had zahir, au minal batin, ataupun daripada batin. Kesimpulan dia senang. Kita kata rutubatul farji. 2. Yang suci mana? Daripada had al-zahir. Rutubatul farji suci. Satu kata hadul zahir tu suci. Satu lagi pendapat hadul zahir dan hadul batin. Tapi ada lagi tu. Dia kata apa? Mimma yasiluhu zakarul mujami'. Hadul batin yang Lembang. Faham tak tulisan ni? Sedikit buruk lah. Okay, tengok dulu.
rutubatul farji, hukum rutubatul farji ni suci dan najis. Okey. Jadi yang suci, satu pendapat yang suci itu adalah had yang keluar daripada had zahir. Okey, ini pendapat Indah Ar-Ramli. Okey. Adapun yang kedua ni, rutubatul farji ni suci jika keluar daripada had zahir dan had batin. Had batin yang mana? Had batin yang mimma yasiluhu zakarun mujami'. Daripada had batin yang mimma yasiluhu, daripada kadar atau had kadar yang sampai oleh zakar orang yang jima'. Zakar tu zakar kebiasaan lah, orang kebiasaan. Tu. Maksud dia, kalau zakar tu masuk dalam kemaluan wanita, kemudian mana yang dicapai oleh zakar tu, mana yang dicapai oleh zakar, kemudian cecair itu daripada tempat yang dicapai oleh zakar itu, maka itu tak dihukumkan najis. Faham tak? Banyak tu. Ini pendapat Indah Ibn Hajar. Okey, rutubatul farji di sisi Imam Ramli yang dihukumkan suci adalah cecair ataupun rutubah yang keluar daripada had zahir. Mudah. Adapun yang najis di sisi Ramli, cecair yang keluar daripada had batin. Had batin, mana yang tak nampak ketika duduk mencangkung ataupun had yang tak wajib basuh ketika mandi wajib, itu had batin Indah Ramli. Senang. Betul tak? Senang. Senang kalau perempuan nak ambil hukum Indah Ramli, ambil. Senang. Tu. Adapun di sisi Ibn Hajar, rutubah yang suci itu satu, mestilah rutubah yang keluar daripada had zahir. Kalau perempuan tu mencangkung, yang terzahir, yang nampak, ataupun tempat yang wajib basuh ketika mandi wajib. Okey. Kemudian yang kedua, di sisi Ibn Hajar, nak kata rutubah itu suci, mestilah rutubah itu keluar daripada batin. Batin yang mana sampai zakar ketika jima'. Okey, zakar masuk ke dalam faraj. Kemudian, mana yang sampai oleh zakar, zakar kebiasaan lah. Maksud dia, zakar kebiasaan tu maksud kata, saiz yang kebiasaan lah, bukan yang melampau-lampau. Okey, jadi, zakar yang sampai kepada had dalam faraj tu, kemudian keluar rutubah melalui situ. Faham tak? Had situ, had yang sampai oleh zakar, maka rutubah yang keluar daripada batin yang mana di had zakar, pening lah. Sebab musannif dia dalam nuskah yang pertama dia tak sebut benda ni. Sebab dia sedikit rumit lah. Lagi pula macam, bukanlah kotor tapi nak belajar kan. Tu. Jadi, faham kan korang kan? Tak payah jelas sama panjang. Jadi, rutubah yang keluar daripada batin faraj yang mana pada had yang sampai zakar, maka rutubah tu rutubah yang suci. Boleh? Itu di sisi Ibn Hajar. Macam mana nak tahu? Kau tanya aku daripada dalam ke luar, aku pun tak tahu. Ya. Tapi orang kahwin dia akan tahu. Orang kahwin mungkin boleh tahu. Sebab tu nak mudah bagi anak dara, ambil pendapat siapa? Imam Ramli. Itu orang belajar kena. Orang belajar dah tahu banyak, mudah. Boleh. Orang kahwin ni ambil pendapat Imam Ramli je, senang. Tak pening-pening. Jagi syak. Mana ni? Daripada luar ke daripada dalam? Daripada batin ke daripada zahir? Habis nak ambil hukum mana? Suci, zahir. Senang.
Islam tu tak susah, tak payah. Boleh? Kalau nak ikut macam ni boleh je. Tapi kalau nak buat rutubah Indar Ramli, buatlah Tahirah, apa, Najisah, apa, Indah, Ibn Hajar. Yang Tahir apa, yang Najisah apa, ikutlah. Yang mana korang rasa mudah, buat. Kata minda ni ikut sendiri je. Betul tak? Boleh? Boleh faham? Okey, dia kata tadi yang disebut oleh musannif, tuan pengarang, wa ma zakarna huwa ma i'tamadahu al-ulama ar-Ramli. Imam Ramli, pendapat Imam Ramli. Walladhi i'tamadahu Ibnu Hajar, bermula pendapat yang iktimad, yang berpegang oleh Ibnu Hajar akan pendapat itu apa? Rutubah faraj ini suci apabila dia daripada had zahir ataupun daripada had batin, mimma yasiluhu zakarul mujami', daripada had yang sampai akan had itu oleh zakar orang yang jima'. Tak ya terang pun boleh faham. Betul tak? Mudah. Wa ma ada zalika fanajizun qata'an. Maka had yang lain daripada demikian, maksud dia apa? Yang tak sampai oleh zakar jima' itu, maka hukumnya najis. Contoh dalam rahim lah, tak sampai zakar ke dalam rahim. Kalau keluar daripada rahim cecair tu, maka hukum najis. Boleh? Tu. Wa dalilu ala ma taqaddama. Asal makin slow ke mati? Dia di mana? Kenapa? Kuat sangat Wa dalilu ala ma taqaddama, bermula dalil atas barang yang telah terdahulu, perbahasan yang telah terdahulu lah, yang kita sebut-sebut tadi tu. Annal mazya najisun, sungguhnya mazi itu adalah najis. Wa yanqudul wudu'a, dan mazi ini, keluar mazi ini adalah dan keluar mazi ini membatalkan wudu'. Wa yanqudul wudu'a, dan membatalkan oleh mazi itu akan wudu'. Bil ittifaq ulama, mazi membatalkan wudu'. Wasfuhu annahu minal batin, dan wasfu, dan sifat mazi ini annahu minal batin, sifat mazi ini daripada batin. Fa iza kanat rutubatu minal batini fahiya kal mazi. Tu. Maka jika, ini pendapat Imam Ramli lah, jika rutubah itu daripada batin, maka dia ni adalah najis. Fa iza kanat rutubah minal batin fahiya kal mazi, sama seperti mazi. Pada pihak mana wajah syabah dia? Najis. Lagi pula fi apa? Pada pihak najis dan inqida'il wudu'. Habis. Wa in kanat min az-zahir faqad ashbahatil araqah. Jika adalah rutubah itu daripada had zahir, faqad ashbahatil araqah, maka sesungguhnya rutubah itu menyerupai, maka sesungguhnya faqad ashbahati, maka menyerupai oleh rutubah itu akan araqah, peluh. Wal araqu tahirun, peluh itu, padahal bermula peluh itu tahirun, suci. Wala yanqudul wudu'a, dan tidak membatalkan oleh peluh itu akan wudu'. Wa fi halati syakki fa innal yaqina la yuzalu bisyakki, pada hal Allah. Minum. Pelan sangat. Kuat sikit muja, penat menjadi. Wa fi halati syakki fa innal yakina la yuzalu bisyakki. Kaedah tu. Fa innal yakin la yuzalu bisyakki. Kalau kita syak, kemudian yakin itu tidak menghilangkan yakin itu tidak dihilangkan dengan syak. Li'anna al-asla at-taharah wal aslu adamun naqdi, dan asal itu tidak batal. Contoh dia kata daripada dalam, daripada luar, ambil yang taharah, yang suci. Senang. Allah Rabbi. Boleh.
Jadi kalau orang yang tu, kita dah bahas tadi, tak apa, tak masalah. Rutubatul farji. Kita tengok jugalah, cuba tengok dekat perbincangan para ilmuwan berkenaan keputihan. Kena tahu. Kadang dia berbeza warna. Bila kami tanya, orang tu hantar gambar. Cakap, apa benda ni? Faham tak? Keputihan tu. Nak bagi tahu apa? Kadang dia ada warna dia berbeza-beza. Kadang ada warna, kadang tak. Macam tu lah. Dia berbeza warna kerana penyakit. Ada kuman lah. Ad-darsu tsani. Fi sinnil haidi wa muddatihi wa alwanihi wa sifatihi. Fi hadha darsi sanatahaddatsu an dia kata ini adalah dars tsani, pelajaran yang kedua. Fi bayani sinnil haidi, pada nak menerangkan umur haid, orang yang layak keluar haid, dan tempoh haid, dan warna haid, dan sifat-sifat haid. Fi hadha darsi sanatahaddatsu an, pada ini pelajaran kami akan menceritakan berkenaan itulah umur haid, umur yang layak dikatakan, umur yang layak bagi perempuan yang keluar darah, umur bagi perempuan yang keluar darah yang layak dikatakan haid. Boleh. Ataupun umur bagi perempuan yang layak keluar haid. Ataupun tempoh haid, warna haid, hukum qudrah wa sufrah, wa damil ladzi tarahu hamil, dan darah yang melihat orang hamil akan apa? Akan darah. Tu nanti dibahas lah. Perempuan yang hamil nampak darah apa situ? Jadi itu ada khilaf juga. Wan naqa'u alladhi yataqallalu baina dima'il haidi, dan naqa' yang menyelangi antara darah-darah haid. Allah rahmi. Bismillah. Aqallu sinnin yumkinu an ya'tiya fihi al-haidu al-mar'ata tis'u sinina qamariyatin taqribiyatun. Paling sedikit umur, aqallu sinnin, paling sedikit daripada umur, yumkinu, yang boleh, ayyatiya, yang boleh oleh, takwil masdar jadi fa'il bagi yumkin, yang boleh datang padanya, fihi padanya, pada sin, pada umur. Al-haidu, yang boleh datang oleh haid. Kita tak adil lah situ. Yumkinu ayyatiya ay yumkinu itiyanu fihi al-haid. Boleh. Yang boleh datang padanya seumur itu oleh haid. Yang boleh datang pada umur itu oleh haid. Al-mar'ata akan perempuan tis'usinina, umur yang boleh datang padanya haid, datang haid pada perempuan itu. Paling sedikit umur yang boleh datang oleh haid pada umur itu apa? Tis'usinina, 9 tahun qamariyatin, 9 tahun qamariyah, yakni hijriyah lah. Taqribiyatun, 9 tahun yang bangsa qamariyah. Taqribiyatun, 9 tahun, sifat bagi 9 tu, yang bangsa takribi, lebih kurang. Boleh. Wa qauluna, bermula kata kami, takribiyatun. Apa maksud takribiyah? Annahu yughtafaru naqsu muddatin la tas'u haidun wa tuhra. Murad dia dengan takribiyah, ni murad dengan takribiyah. Annahu yughtafaru, sesungguhnya dimaafkan, naqsu muddatin, dimaafkan kurang daripada tempoh, la tas'u, tempoh yang tidak cukup, atau la tas'u, yang tidak mencakupi, haidun wa tuhran, akan satu kali haid dan satu kali suci. Macam mana? Takut tak faham enggak? Tu wahya apa? Muddatul la tas'u haidun wa tuhran. Terangkan tu, maka duna 16 yauman, tempoh yang kurang daripada 16 hari. Maksud apa?
15 hari darah keluar, sebelum 15 hari nak genap kepada 9 tahun, maka darah itu boleh dikatakan darah haid. Ikutlah 15 lagi nak sampai 14 hari lagi ke 13 hari lagi. Kalau sehari lagi nak sampai 9 tahun lagilah. Betul tak? Tu. Wa amma iza kanat tas'u aqalla tuhrin wa haidin. Tu. Yang keliru. Dia kata sini takribiyah ni maksud apa? Naqsu muddatin. Dia kata takribiyah ni yuktafar naqsu muddatin, dimaafkan kurang tempoh yang tidak mencakupi satu haid dan satu kali suci. Maksudnya 16 hari lah. Yang kurang daripada 16 hari. Sebab apa? Sebab 16 hari itu ma kanat tasa'u aqalla tuhrin wa haidin. Boleh? 16 hari itu adalah tempoh yang cukup satu kali suci dan satu kali haid. Betul tak? Sebab satu kali suci paling kurang berapa? 15 hari. Haid paling kurang 1 hari. Jadi 16. Jadi murad dengan takribiyah ni kurang daripada 16 hari. Itu yang dimaafkan. Boleh? Maknanya 15, 14, 13, 12 sampai sehari sebelum nak genap 9 tahun. Kalau keluar darah, dihukumkan darah haid. Adapun 16 hari sebelum genap. Wahwa amma iza kanat tas'u aqalla tuhrin wa haidin. Adapun apabila adalah kanat tas'u mencakupi atau apabila adalah darah itu apabila adalah muddah itu tas'u aqalla, yang mencakupi satu kali suci dan satu kali haid. Maksudnya apa? 16 hari lah, betul tak? Satu kali suci, satu kali haid bersamaan 16 hari. Okey. Fa aksar, dan lebih lagi 16, 17, 18, 19 semua tu. Fa inna dam alladhi ataha qabla zaman al-imkan damu istihadah. Maka darah yang datang akan tempoh inilah tasawuf aqalla tuhri wahidin ni qabla zaman al-imkan damu istihadah. Sebelum zaman imkan yang boleh keluar darah ni adalah darah damu istihadah. Tu. Jadi dia kata wali tawdihi ma taqaddama nazkuru ba'dal amsilati. Kerana nak nak terangkan apa yang kami terangkan sebelum ni, kan? Kami sebutlah sebagai amsilah bagi orang nampak sikit macam mana. Misal ra'at qabla bulughiha 9 sinina qamariyatin bi 10 ayyamin daman hal hadha haidun. Tu. Melihat seorang perempuan sebelum balighnya, bukan balik, sebelum sampainya perempuan itu, imra'ah itu 9 sinina, akan 9 tahun yang bangsa qamariyah, kan? Sebelum sampai genap 9 tahun, dia melihat 10 hari darah. Bi 10 ayyam daman hal hadha haid. Dia kata dia melihat 10 hari darah sebelum genap 9 tahun. Dia tanya, adakah ini darah haid? Jawab dia. Naam, nampak situ. Wal jawabu na'am. Yu'addu haidun iza tawafarat fihi syurut. Ya, yu'addu haidun, dibilangkan akan darah tu, haidun akan haid, iza tawafarat, apabila melengkapi, tawafarat ataupun sempurna, fihi padanya pada padanya pada darah itu, asyurut, oleh syarat-syarat. Wa qawnuhu, syarat apa? Keadaan darah itu qabla tamami tis'i la yadur. Keadaan darah itu sebelum sempurna 9 tahun. La yadurru, tidak mudarat. Tidak mudarat oleh apa? Qawnud dami qabla tamami tis'i. Li'anna al-murad bi tis'i sinin at-takribiyah, la tahdidiyah. Jadi kalau kata darah itu keluar sebelum sempurna 9 tahun, adakah darah haid? Kita kata ya, darah haid, tapi kena dia ada syarat-syarat dia. Boleh? Sebab murad dengan 9 tahun situ adalah takribiyah, bukanlah tahdidiyah, bukan tahdidiyah. Kalau tahdidiyah memang 9 tahun. 9 tahun keluar darah, baru dihukum darah tu darah haid. Kalau sebelum sampai genap 9 tahun keluar darah, maka tu kalau tahdidiyah. Tapi murad dekat sini 9 tahun tu takribiyah. Jadi boleh dihukumkan darah haid kalau keluar sebelum genap 9 tahun. Tapi 15 hari sebelum, tu paling lama lah, 15 hari sebelum genap
9 tahun. 14 hari, 13 hari tu pun boleh diukur dengan darah haid. Okey, nak bagi nampak gambaran tak? Padam sikit ni. Allah. Contoh kita kata yang kurang daripada 16 hari. Kita tarikh lah. Kita ataupun nafkah. Okay, tengok. Ini contoh bagi yang tu. Makan duna sitata asyara yauman. Tempoh yang kurang daripada 16 hari. Contoh dia keluar 1 Syawal sampai 2 Syawal. Okay. Keluar darah. Kemudian 3 sampai 15 nafkah. Jadi antara 1 sampai nak ke 16 tu genap 9 tahun. Jadi 1 sampai 16 berapa hari? 15 hari, betul tak? Maka darah 1 dengan 2 Syawal tu dihukumkan sebagai haid. Itu je. Kemudian yang situasi yang kedua, yang 16 hari tu. 16 hari ni kita ubah sikit. 16 17. Dam. Okey. Kalau masalah ni, kalau 17 hari lagi dia nak genap 9 tahun. Oi, ni selamat ni. Okey. 17 hari lagi. Maksud dia, okey, daripada 1 keluar darah. 2 pun keluar darah. Okey, 3 hingga 16 dia nak kok. Kemudian 17 Syawal baru genap 9 tahun. Maka kat sini berapa hari? 16 hari, betul tak? Okey. Jadi dam hari yang pertama tu dipanggil darah istihadhah. Darah yang kedua dipanggil darah haid. Boleh?
Kita nak kata darah tu darah haid kena cukup syarat lah. 24 jam apa semua tu. Boleh? Sebab apa kita hukumkan haid? Sebab dia dah masuk dalam umur yang layak dihukumkan sebagai haid. Habis. Boleh? Tu je kalau tak boleh nak gambar, boleh? Nampak? 17 hari, 16 hari. Jadi ibarat ni kata takribiyah sini dengan mana dimaafkan kurang daripada satu tempoh yang mencakupi satu kali haid dan satu kali suci. Okey, tempoh yang mencakupi satu kali haid, satu kali suci itu adalah apa? 16 hari. Maka takribiyah ni apa? Yang kurang daripada 16 hari. Itu maksud takribiyah itu. Boleh faham? Mana 15, 14 semua itulah. Adapun 16 dan lebih lagi, maka keluar darah. Macam ni lah jadi dia. Darah yang hari ke-16 sebelum tu dinamakan darah istihadah. Kalau masuk kepada 15 hari sebelum, maka darah tu jadi darah haid. Fayughtafaru ma la yasa'u haidan wa tuhran. Maka dimaafkan akan ma tu minal muddah lah, tempoh la yasa'u yang tidak mencakupi oleh muddah itu, oleh ma itu haidan wa tuhran, akan sekali suci dan sekali haid dan sekali suci. Wal asyratu, contoh dia wal asyrah, bermula 10 hari itu la tasa'u haidan wa tuhran. Jadi kalau keluar darah pada sebelum genap 9 tahun tu, keluar darah satu tempoh yang tidak mencakupi sekali haid dengan sekali suci, maka darah tu boleh dihukumkan sebagai haid. Boleh? Sebab apa tu dia kata ma la yasa'u, barang yang mudah, ma minal mudah, kita letak bayan di situ. Ma minal mudah, tempoh yang tidak mencakupi satu haid satu tuhur tu dimaafkan. Maksudnya keluar fayughtafaru ma la yasa'u, dimaafkan. Tu maksud dia lah. Maksudnya tempoh yang tidak mencakupi satu haid satu tuhur, maka dikira sebagai haid. Wal asyratu tu, wal asyrah ni lah. Asyrah ni lah yang ma la yasa'u haidun wa tuhran tu. Boleh? La tasa'u haidun wa tuhran, 10 hari ni tidak mencakupi satu haid dan satu tuhur. Lianna aqal haidi yaumun wa lailatun, kerana yang paling sedikit daripada haid itu sehari malam. Wa aqallut tuhri 15 asyara. Yang kedua, misalun ra'at qabla tamami 9 sinina bi syahrin. Tu. Dia melihat darah sebelum sempurna 9 tahun itu bi syahrin. Melihat bi syahrin dengan sebulan. Daman akan darah. Istamarra, berterusan darah itu 5 ayyamin, 5 hari. Hal yu'addu haidun amla? Adakah dikira akan darah itu haid atau tidak? Jawab dia annahu laisa bihaidin li'annahu ata qabla sinil haidi, kerana datang darah itu sebelum umur haid. Wa sinul haidi huwa 9 sinina qamariyah taqribiyah fa hadha damu istihadatin wa fasadin. Tu boleh. Dia kata perempuan ni melihat darah. Faham tak ibarat ni maksud dia? Dia kata melihat darah, perempuan faham lah, lelaki tak faham Mujah. Tersebut nama pula Mujah. Ni dia kata dia kata perempuan nampak darah sebelum sempurna 9 tahun sebulan. Maknanya dia genap 9 tahun, contoh kita kata 30 hari bulan. Okey. Kemudian darahnya keluar tu sebelum sebulan, 1 hari bulan. Boleh. Dan darah dia keluar 5 hari. 1, 2, 3, 4, 5. Nampak? Maka 1 sampai 5 tu kita hukumkan sebagai darah apa? Istihadah. Boleh faham? Mudah je. Tanbihun. Hadha amru munabbah. Ini perkara yang patut kita ambil tahu.
La akhira li sinil haidi. Tiada jenis akhir li sinil haidi bagi umur haid. Tak ada. Boleh, maksud dia orang haid ni dah umur 60 pun boleh juga keluar haid. Boleh faham? 60, 70, 90 pun kalau Allah Ta'ala tetapkan dia keluar haid, keluar haid. Tak ada akhir. Fahuwa mumkinun madamatil mar'atu hayyatan. Umur haid ni mumkinun, boleh madamati selama mana perempuan itu hidup. Hidup 120 tahun keluar darah haid. Boleh jadi. Jangan kita kata dah menopause tak ada darah-darah. Tak. Jadi tak ada akhir bagi umur haid. Betul tak? Boleh jadi darah itu keluar selama mana perempuan tu hidup. Tapi kebiasaannya perempuan ni umur berapa? 60. Dalam ni sebut 62 tahun dah putus haid. Tu. Wa amma ghalibu sinil ya'si, adapun kebiasaan sinil ya'si, kebiasaan umur monopause ataupun putus darah. Al-ya'si minal haidi, putus darah daripada haid, fa wa isnata wa sittuna sanatan. Maka bermula ia sinu ya'si minal haid ni isnata ni 2 wa sittuna 62 tahun. Tu 62 tahun. Boleh. Tu kebiasaan, bukan kita kata perempuan tu ada akhir haid dia tak. Faham? Faham? Belajar kan dia mesti sebelum dalil yang ditunjukkan dengan antara tetapi dalil seorang remaja juga ada. Faham. Macam mana? Soalan dia dalam satu episode seorang perempuan tu dia belum halat. Tahu dia kahwin awal umur 7 tahun. Lepas tu mengandung. Umur 7 tahun. Dalam umur sebelum dia datang ke darah terus. Faham. Macam mana Alifuddin? Allah alam, kena kaji juga. Sebab boleh jadi guru kata boleh jadi sebab yang disebut ni semua dia adalah istiqra' daripada Imam Syafi'i. Istiqra' Imam Syafi'i dia ada istiqra' tam, ada istiqra' naqis, ada ghalabatiz zan. Jadi yang ni adalah ghalabatiz zan. Imam Syafi'i kaji satu, kemudian dia keluarkan kaedah. Dia bukan semua. Kalau istiqra' tam 90% perempuan semua sama. Tapi wallahu alam, kita kena itulah kajian sains kan. Macam ni juga, macam berkenaan hukum perempuan mengandung tak boleh keluar darah haid. Pendapat Mu'tamad Syafi'iyah mengatakan perempuan mengandung boleh keluar darah haid. Tapi kajian sains mengatakan bila perempuan mengandung tak boleh keluar darah. Sebab darah itu akan jadi makanan bagi bayi. Betul tak? Itulah. Mungkin guru kata mungkin dia menyalahi dengan sains yang sekarang, tapi hukum tu tetap ikut dengan pendapat Imam Syafi'i. Boleh faham? Sebab Imam Syafi'i mengeluarkan hukum ni dengan ghalabatiz zan. Imam Syafi'i dikaji berkenaan darah ni pada perempuan-perempuan di tanah tinggi Yaman. Dia tak tahu bukit tu tanya. Dia tanya pada suami-suami dia, ni keluar ni. Tanya. Kemudian dia buat satu kaedah. Bukan dia tanya kepada semua perempuan yang ada atas muka bumi ni. Tu. Itu kita kena perhatikan. Kadang ada juga perbahasan ni berkenaan rutubah pun ada juga lah orang kata. Rutubah ni walaupun warna kuning, kadang dia bukan daripada dalam.
Kadang dia bukan daripada rahim. Tu wallahu alam. Sebab tu kita berkenaan hukum-hukum ni, itulah. Kita pula kena khidmat, kita dah duduk zaman ni, tahu tak? Tapi kena faham dulu yang turas ni dulu. Yang tu je lah yang boleh jawab, tak tahu dah. Wallahu alam. Kemudian pula habis lagi. Okey. Beza Qamariyah dengan apa kata? Masihi. Hijriah dengan Masihiyah. Okey, kalau Hijriah 1 tahun, atau kita kata Qamariyah ni 1 tahun, ada 354 hari 8 jam 8 minit. 1 tahun Hijriah ada 354 hari 8 jam 8 minit. Boleh? Kalau Masihi ada berapa? 365. Betul? 365 Masihi. Jadi beza antara 1 tahun Hijriah dengan Masihi ni berapa hari? 11 hari. 11 hari. Boleh? Okey. Jadi kita kira, sebab tu disebut 9 tahun Qamariyatin. Tu. Sebab beza dia jauh. Kalau 9 tahun, cuba kira. Berapa? Kalau 9 tahun Hijriah berapa? Hijriah 3188 hari 1 jam 12 minit. 9 tahun Hijriah bersamaan 3188 hari 1 jam 12 minit. Boleh? Dapat tak? 9 tahun Hijriah bersamaan 3188 hari 1 jam 12 minit. Adapun Masihi 9 tahun bersamaan berapa? 3285. 3285. Maka 9 tahun Hijriah dengan 9 tahun Masihi berbeza 9 hari. 99 hari. Beza dia 99 hari. Banyak tu. Jadi kita kata belum sampai 9 tahun. 9 tahun situ kena pastikan 9 tahun Qamariyah. Bukan 9 tahun Masihi. Jauh beza dia. Tapi kalau 9 tahun Masihi, tu dah memang mimbabil aula lah. Enggak? Sebab dia lagi lama. Habis. Sanian. Kau apa? Sikit lagi. Alamatul bulugh, tanda-tanda balik. Yuqsadu bil bulughi as-sinnu allati idza balagha as-sabiyyu zakaran aw untha. Yuqsadu, yang dimaksudkan dengan bulugh, dengan balik ni. Okey. Yuqsadu as-sinnu allati idza balagha as-sabiyyu zakaran aw untha bil bulugh. Dimaksudkan akan umur yang apabila telah sampai oleh sobi akan umur itu, zakaran kana aw unsa, kan, asbaha ahlan li tawjihil khitab ilaihi bi taklifi syar'iyyah bil bulugh. Tu dimaksudkan dengan umur yang mana budak tu sampai dengan umur itu, sama ada lelaki ke perempuan, kan, sampai dengan umur tu yang mana dia ni jadilah dia ni ahli bagi taujihil khitab ilahi, menghadapkan khitab perintah Allah Ta'ala tu ilahi kepada ahli, bitakalifi syari'iyah, dengan taklif syari'iyah, taklif keberatan syariah atau perintah-perintah Tuhan tu lah yang masa syar'i. Itu adalah bulugh, yang dimaksudkan dengan bulugh. Baligh ni apa? Umur yang sampai pada budak ni, laki ke perempuan, kan, yang layak, yang jadi ahli bagi khitab taklifi. Itu maksud dia. Bulugh ni maksud dia khitab taklifi tu dah diwajibkan ke atas dia. Wa yu'raful bulugh bi umurin. Min salatin wa shamin wa hajjin wa ghairiha. Tu. Min tu bayar bagi takalif syar'iyyah. Keberatan syar'iyyah yang bangsa syar'i apa? Daripada solat, puasa dan haji dan lain-lain. Dan wa yu'raful bulugh bi umurin, dan diketahui
Buluh ni dengan beberapa perkara. Kita tahu balik ni dengan beberapa perkara. Pertama, khuruju damil haidi binisbati lil unsa litis isinina qamariyatan takribiyah wa qad taqaddama hadisu anhu. Keluar darah haid dengan nisbah bagi perempuan yang sampai 9 tahun qamariyah takribiyah wa qad taqaddama hadisu anhu. Telah terdahulu oleh perbahasannya. Okay. Yang kedua, khurujul mani, keluar air mani binisbati lidzakari wal untha litis isinina qamariyatan takribiyah. Inda Ibn Hajar wa tahdiyah inda Ramli. Kat sini khilaf. Katanya balih ni juga, tanda-tanda balih ni apa? Keluar mani nisbah lelaki dan perempuan. Wanita pun keluar air mani. Perempuannya umur 9 tahun qamariyah takribiyah. 9 tahun qamariyah takribiyah ini di sisi Ibn Hajar. Imam Ramli kata tak, tahdidi. Sampai 9 tahun qamariyah keluar air mani, maka air mani tu adalah air mani lah. keluar air mani lah. Kalau keluarnya awal macam mana? Umur 8 tahun. Kita nak hukum apa? Amir. Keluar umur 8 tahun. Ustaz, keluar apa orang panggil? Mazi. Kita pun tak tahu. Tapi bukan air mani lah. Maka tak wajib mandi. Faham tak? Wallahualam. Ada keluar ke? Umur 8 tahun 7 tahun keluar ke? Laki. Perempuan tak tahu. Wallahualam. Tak tahu. Kalau keluar, maknanya kalau keluar umur 8 tahun bukan 9 tahun takribiyah, maka maknanya kita tak iktibar tu air mani lah. Keluar tak perlu mandi wajib. Faham tak? Faham daripada sini. Dia kata keluar air mani nisbah lelaki dan perempuan 9 tahun qamariyah takribiyah. Tu kena kira lah tu. 9 tahun tu kalau Masihi berapa? Tapi dulu kalau kita belajar dekat ni tak disebut pun. Kata 9 tahun keluar 9 tahun keluar air mani, balik terus. Dah kena solat, wajib solat apa semua. Boleh. Tapi di sisi Imam Ramli kata 9 tahun qamariyah tepat. Tak ada 15 hari. Takribiyah ni sama dengan macam haid tadi. 15 hari sebelum sampai 9 tahun keluar cecair yang boleh dihukum air mani, maka kita hukum air mani. Tu. Jadi pendapat Imam Ramli ni adalah qaul mu'tamad. Boleh. Tahdidiyah ni adalah qaul yang mu'tamad. Tengok dalam Hasyiah Syakawi ala Tahrir muka surat 146. Syakawi ala Tahrir 146. Tabuk Alabi. Istikmalu 15 sanatan qamariyatin tahdidiyatin idza lam yahsul ma sabaqa. Kalau semua yang tadi tak jadi, tak keluar darah, air mani pun tak keluar, maka macam mana? Istikmalu 15 sanah qamariyatin tahdidiyah. Sempurna 15 tahun qamariyah tahdidiyah. Ni tak ada khilaf. 15 tahun qamariyah tahdidiyah, tak keluar air mani, tak keluar darah haid semua, hukum 15 tahun, maka dia ni ditaklifkan hukum syara' pada dia. Boleh faham? Idza lam yahsul ma sabaqa, apabila tidak hasil oleh ma sabaqa, perkara yang telah lalu. Yang itulah khurujud damil haid binisbati li unsa litissinina qamari, apa semua tu? Khurujul mani binisbati li zakah wa unsa. Betul. Salisan muddatul haidi, tempoh haid. Lil haidi muddatun dunya wa muddatun quswa wa muddatun ghalibah. Dia ada tempoh yang minimum. Dunia tu minimum. Muddatu quswah yang maksimum. Wa muddatun ghalibah, dan tempoh yang ghalibah, kebiasaan. Kat sini juga kita boleh kata bahawasanya Imam Syafi'i ni dikaji istiqra' dengan ghalabatiz zan. Dia tanya-tanya, kemudian dia kata, yang kebiasaan keluar darah ni 6 hari atau 7 hari. Tapi tak semua perempuan macam tu. Betul tak? Boleh jadi kat negara mana tu yang jauh-jauh,
Afrika ke apa ke kan, Sudan, Sweden, Turki kan, pancu. Boleh jadi 10 hari kebiasaan dia. Mungkin orang kita orang Melayu 6 hari, 7 hari, betul tak? Tu. Sebab tu Imam Syafi'i ni dikaji dengan qalabatiz zan. Dia tak semua dia, maksud dia dikaji yang kebanyakan. Dia tanya je ni, kemudian dia buat kaedah. Wa huwa ma yu'abbaru anhu bi aqall haidi wa ghalibi aksari wa aksari. Wa huwa ma yu'abbaru. Itulah dia kata yang semua ni ma yu'abbaru, muddah dunya, muddah quswa, muddah ghalibah ni yang diibaratkan daripadanya ma wa huwa al-madhkur min muddah dunya, muddah quswa, muddah ghalibah ni adalah ma yu'abbaru, adalah perkara yang diibaratkan daripada ma bi aqallil haidi wa ghalibi wa aqsadi. Samalah muddah dunya tu dengan maksud aqallul haidi, muddah quswa, ghalib aksar, muddah ghalibah ghalibu. Al-muddah dunya aqal sikit lagi. Aqal muddatil haid, paling sedikit tempoh haid tu yaumun wa lailatun, satu hari satu malam, ai qadru 24 sa'ah. Tu setengah kitab dia sebut 24 sa'ah, dia tak sebut yaumun wa lailah. Paling sedikit tempoh haid itu mestilah satu hari satu malam. Yakni qadar 24 jam dalam tempoh 15 hari. Kita kata 24 jam tu telus dalam tempoh 15 hari. Kalau kita nak hukum haid lah, maka jika keluar kurang daripada 24 jam dalam tempoh 15 hari, maka dia ni hukum istihadah. Kita nak kira 15 hari tu waktu bila? Waktu keluar darah tu, nampak keluar darah tu, maka daripada situ 15 hari tu dia dah ada tetap dah. Maksud dia, kalau yang tak faham lagi lah, semua dah faham lah. Dia macam nifas juga, cuma nifas ni 60 hari. Boleh ni. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Dalam tempoh 15 hari ni, kita nak kata darah yang keluar tu haid, dia kena keluar 24 jam. Paling kurang. Lebih tu min babi aula lah. Boleh faham? Contoh kita kata hari pertama 10 jam. Maka mula dari sini, mula daripada hari pertama ni, ikut 1 Syawal ke apa, 1 Syawal keluar 10 jam. Kita nak hukum darah tu darah haid dalam 15 hari ni kena cukup 24 jam. Kalau dekat sini dah cukup 24 jam, kemudian bersambung darah, itu darah haid dah, tak ada masalah. Cuma ya, sampai sini 24 jam tak cukup, maka darah tu darah istihadah. Boleh faham? Dia mula nampak darah tu, jadi tempoh 15 hari. Dia bagi masa 15 hari, kau darah kena keluar 24 jam. Kau tak keluar 24 jam, aku tak labelkan kau darah haid. Boleh faham? Tu. Kalau orang kata nifas. Nifas ni kita dah sebut dia ada khilaf, betul tak? Dikira tempoh tu waktu, dikira bilangan tu waktu bila? Sebab nifas ni dia ada kadar tu juga. Bila keluarnya bayi daripada rahim, ni ikut pendapat yang disebut dalam ni lah. Bila keluarnya bayi daripada rahim, kosong rahim, maka ada 60 hari. Nak tulis tak muat ni? 60 hari. Boleh faham? Ada 60 hari. Jadi, darah yang keluar, darah nifas ni keluar. Darah nifas ni dia ada syarat dia yang kita sebut tadi tu, betul tak? Okey, darah nifas yang keluar, dia kadang lahzah. Hari pertama lahzah keluar, kemudian nakak 15 hari. Nakak 15 hari, setelah keluar darah seterusnya jadi haid, sebab dia dah ternafi syarat, betul tak? Okey. Jadi 1 sampai 60 dia ada tempoh yang panjang untuk darah tu boleh dikatakan sebagai darah nifas.
Mula kira tempoh tu waktu bila? Waktu keluar bayi tu. Tu nanti dia ada khilaf. Tak payah sebut khilaf, nanti kita sebut. Jangan pening. Nak sebut ke? Nanti ada khilaf sebut ke? Dia akan kata mula tempoh 60 hari tu waktu bila? Setengah kata waktu nampak darah. Setengah kata waktu keluar, situlah mula tempoh dan mula hukum. Lagi ni dia bakal bahas, tak apalah. Boleh faham? 60 hari tu. Kalau jumpa dalam kitab Yaum Malai Latun tu bawa masuk tempoh 24 jam dalam tempoh 15 hari. Dulu saya memahami Lailatun Yaum Malai Latun tu maksudnya 24 jam tu dalam sehari. Okay. Faham pasal? Kau betul-betul adakah benda tu dalam tempoh 15 hari ataupun masuk sehari tu benda memang 24 jam? Tak juga. Dia nanti okay. Macam ni. Kalau dalam 15 hari tu, dia kena keluar paling kurang 24 jam. Bukan tertentu satu hari. Tak. Dia kumpul jam-jam tu. Cumanya nanti dia ada perbahasan berkenaan 10 jam. Hari pertama keluar 10 jam. Hari kedua nakok. Adakah dia perlu mandi? Tu. Dia perlu mandi ke tak? Hari pertama keluar 10 jam. Hari kedua nakok. Padahal nanti dia akan sebut apabila melihat darah maka dihukum darah haid terus. Walaupun belum tahu lagi, betul tak? Dihukum darah. Maka dia kena stop apa benda yang daripada ibadat-ibadat tu. Jadi dia akan bahas kalau dia nakok setelah 10 jam tu, dia tak perlu mandi wajib. Sebab belum boleh dihukum darah haid lagi. Sebab 10 jam. Faham tak? Kalau dah 24 jam, nakok, baru dia boleh mandi. Faham tak? Tu. Jadi dia basuh, dia mandi macam biasa. Mandi. Dia basuh, dia solat macam biasa. Boleh faham? Tu. Nanti dia akan bahas. Takut kita campur-campur laki pening. Perempuan dia dah mahir dah. Laki ni. Sebab saya selalu dengar ada orang faham atau dengar ceramah Yaum Malai Latun tu diteliti dan translate 24 jam tu menyebut tempoh 15 hari. So saya nak tahu kalau kat situ memang kena ada tempoh 15 hari ke ataupun memang hanya 24 jam. Bisa faham tak? Tak faham. Maksudnya kalau kita, saya bila dengar ceramah orang akan cakap paling kurang tu kena datang 24 jam. Tapi dia tak kuatkan dalam 15 hari. Maksudnya orang perempuan akan memahami pada hari tu dia kena dah cukup 24 jam. Tak boleh lah tu. So saya nak memahami Yaum Malai Latun tu macam mana dia segi fiknya bahasa Arab. Tu kita kata Jap lagi ada tak sebut? Lagi ada sebut penat lah. Orang tak cakap tempoh 15 hari ni first time. Tengok dekat belakang tu ada 24 jam boleh jadi satu hari keluar 24 jam. Kemudian nakok terus 15 hari, 20 hari nakok berhenti darah. Maka boleh dihukum sebagai haid. Tengok nombor 2 dia kata perempuan tu melihat darah yang berpisah-pisah. Maka dia melihat sejam nakok, sejam darah. Kenapa mula nakok dah ni? Kemudian tapi bila dihimpunkan jam-jam tu jadi 24 jam fi dhimni 15 yauman, di dalam kandungan 15 hari. Fa yu'addu kullu haidhan kama sayatil hadis anhu insya-Allah. Sama nanti. Boleh? Nampak? Betul tak jawab dah terjawab tu. Tu. Jadi mungkinlah dia kata yaumul walailah. Boleh dua. Boleh dua. Sama ada ni tak payah 10 jam pun. 24 jam. Okay? Yang mau walailah lah ni. Start sini. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai sini pun nakok. Bersih. Bersih. Tak ada darah. Maka yang ni dikira haid. Boleh? Ataupun nak kata sini 10 jam. 10 jam. 4 jam. Boleh? Maka sini benar nakok. Maka 3 hari ni haid. 10 jam. 10 jam. 10 jam.
Apa jadi? Ha? Paling banyak haid berapa? Ha? 15 hari. 2 1, 2, 3, 4, 5, 6 60 berapa hari? Apa cerita? 10, 20, 30, 40, 50, 60 jam. Bersamaan? Pakai darah haid tu tak? Tak masalah. Tak ada apa dia tu. Boleh? Okay, kita habiskan ni, lepas tu ni, habis. وضابط أن يظهر الدم على ظاهر الفرج بحيث لو أدخلت القطنة في فرجها خرجت ملوثة. Dobit dia apa? Ay yazhar damu, apabila terzahirlah oleh darah ala zahiril farji, atas zahir faraj, bihaisu law udkhilati, dengan sekira-kira macam mana zahir damu ala zahir farji? Ay yazhar damu, macam mana zahir dam, macam mana zahir dam, macam mana ay yazhar damu, terzahir darah ala zahiril farji, atas zahir faraj, bihaisu bali taswir, wazalika zuhurud dami ala zahiril farji musawwarun. Boleh? Wazalika zuhuru ayazharu tu, ayazhara tu jadikan masdar lah, ta'wil masdar. Wa misalu zalika zuhuru, bukan misal. Wazalika zuhurud dami ala zahiril farji musawwarun, digambarkan bihaisu law udkhilati, dengan sekira-kira jikalau dimasukkan al-qutnah, kapas, fi farjiha, di dalam faras wanita, imra'ah, kharajat, keluarlah oleh al-qutnah, keluar oleh qutnah, bukan imra'ah, tiba keluar imra'ah, keluar al-qutnah mulawwasatan, hal keadaan qutnah itu mulawwasa, berlumur. Betul tak? Terjemah apa mulawwasa? Kotor. Kotor. Mana ada kesan. Wa hadzal aqal, bermula ini yang sedikit. Wa hadzal aqal lahu suratan. Wa hadzal aqal apa? Aqallu muddatil haidi. Al aqal ay aqallu muddatil haidi. Takwil tu penting, walaupun nampak senang pun tulis je. Takut tiba nanti nak mengajar jadi bodoh sejenak. Akal apa? Kita tak ada dah tolong aqallu muddatil haidi. Lahu suratani. Suratani sabitatani lahu. Haza mutada, aqal badal, khabar dia jumlah tu, suratani lahu. Suratan mubtada sani, lam takluk jadi khabar mubtada sani, khabar muqaddam. Al-ula, as-suratul ula. Al-ula, surah al-ula. Gambar yang pertama, antara dama muttasilan miqdara 24 sa'ah. Bahawa melihatlah perempuan akan darah keadaan bersambung. Tahu tak? Miqdara 40, kadar 24 jam. Alah, senang ni. Asalnya antara dama, bahawa melihat perempuan akan darah mufarraqan, berpisah-pisah, hal keadaan dipisahkan atau berpisah-pisah. Fatara sa'atan naqah, maka dia ni melihat sa'ah naqah, wa sa'ah daman, 1 jam naqah, kemudian 1 jam darah. Walakin majmu'us sa'ah, tetapi himpunan sa'ah-sa'ah yang tu, kan, semua tu 24 sa'atan, 24 jam, fi dimni 15 yawman, di dalam 15 hari. Itu penting. Highlight itu.
24 jam tapi dalam 20 hari. Tak jadi. Faham? Tak boleh. Batas dia 15 hari tu. 15 hari paling kurang nak kata darah tu darah haid kena keluar 24 jam. Ikutlah sama ada 24 jam terus satu hari ataupun putus-putus. Kita kumpul semua dalam 15 hari tu dia jadi 24 jam. Fa yu'addu kullu haidan kama sayatil hadisu anhu insyaallah taala. Al-mudda al-quswa wa hiya aksarul haid. Al-mudda al-quswa ni adalah sebanyak-banyak tempoh haid, muddatil haid. Aksaru muddatil haidi. Fa aksaruhu, maka yang paling banyak tempoh haid ni aksaruhul haidi 15 yawman bilayaliha, 15 hari 15 malam. Al muddatul ghalibah, perempuan ni kalau dia keluar darah, dia bukan keluar sekali banyak, betul tak? Maksud dia bukanlah macam laki tak faham, laki memang tak faham. Darah dia bukan keluar macam kau buka air pipe tu pun. Tak. Kalau macam tu, bercecer lah. Dia keluar sikit-sikit. Faham? Kalau lelaki yang tak tahulah. Tengok macam tak cerdik ya. Tempoh yang ghalibu muddatil haidi inda nisa' 6 ayyami aw 7 ayyam. 6 hari ataupun 7 hari. Kebiasaan lah. Tempoh kebiasaan. Wa dalilu ala hadza takdir, bulan dalil atas ini takdir, taqadir. Wa istiqra'ul Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ai tatabbu'ul hawadis wal wujud. Jadi dalil kita kadarkan bahawasanya paling sedikit 24 jam, paling banyak apa semua tu. Ini adalah istiqra' daripada Imam Syafi'i. Maksud istiqra' apa? Tatabu'ul hawadis wal wujud. Mengikut yang berlaku, realiti yang berlaku dan realiti yang ada. Wa qad wajada waqa'i'a asbataha. Dan sesungguhnya telah terbuktilah waqa'i'a asbataha, akan yang berlaku. Asbataha, yang telah mengisbatkan oleh Imam Syafi'i, akannya akan at-taqadir. Betul. Telah berlaku, realiti telah berlaku. Betul lah, sepakat dengan istiqra' Imam Syafi'i. Faiza arafta ma taqaddama, maka apabila engkau tahu apa-apa yang telah terdahulu, faiza ra'at al-mar'atu daman aqalla min hazil muddati fa innahu yu'addu dama fasadin wa istihadah. Maka apabila engkau melihat, perempuan melihat akan darah, yang mana darah itu aqalla, sedikit daripada ini tempoh 24 jam, fa innahu yu'addu dama fasad, maka darah ini dibilangkan akan darah fasad wa istihadah. Wa idza ra'atil mar'atu damma ba'da muddati aksari haid, apabila melihat perempuan itu akan darah selepas daripada tempoh sebanyak-banyak haid. Sebanyak-banyak haid berapa? 15 hari. Hari 16 tengok masih ada lagi darah. Hari 17 masih lagi ada darah. Okey, hari pertama keluar darah. Boleh? Kemudian sampai hari 15, 16, 17, 18 tengok ada darah. Maksud situ dia melampaui ataupun lebih daripada tempoh sebanyak-banyak haid. Jadi kita nak hukumkan apa? Boleh faham? Jadi nakak ni, takut laki pening. Nakak ni dia tak tentu, dia bukan semestinya kena 15. Tapi lepas 15 hari mesti kena dihukumkan suci. Boleh faham? Maksud tak boleh hukum darah haid. Tapi boleh jadi kat sini dia boleh dihukum istihadah. Boleh faham? Dan suci juga boleh berlaku dalam 15 hari ni. Boleh? Jadi maknanya sampai 15 ni mesti dah dihukumkan suci. Hari pertama tengok darah, sampai hari ke-15, 16 tu dah kena dihukumkan suci. Walaupun keluar darah, tapi darah tu darah istihadah. Boleh faham? Itu. Takut tak faham lagi. Kemudian dia kata, kemudian 15, 16. Okey, kan kita kata 16 ni dah kena suci dah. Tapi nampak juga darah pada hari 16, 17, 18. Kemudian apa? Tubirat hazil mar'ah mustahadatan. Boleh? Diiktibarkan akan ini perempuan mustahadatan. Perempuan ni istihadah. Orang yang kena istihadah. Ikhtalata tuhruha bil haidi. Yang bercampur oleh sucinya dengan haid.
Faturaddu ila ihda suwaril mustahadati sab'i allati sayati al-hadithu anha fi ad-dars as-sabi' inda al-hadith 'anil mustahadati fil haid. Diiktibarkan ini perempuan ni mustahadah, ikhtalata, yang campur oleh sucinya dengan haid, maka dikembalikan kepada salah satu rupa mustahadah yang 7. Selagi akan datang perbahasannya. Anha'an mustahadah fi ad-dars as-sabi' pada pelajaran yang ke-7. Ni pelajaran yang ke-2. Jauh lagi perjalanan. Indal hadisi 'anil mustahadati fil haid. Pelajaran 7 ketika perbincangan berkenaan mustahadah di dalam haid. Kemudian kata rabi'an sifatud damil haidi. Wallahu ta'ala alam. Okey. Boleh. Minggu Isnin hari kita? Hari Rabu Hari Rabu kami tak buat muzakarah. Cuti. Laki senyum terus. Hari Rabu, hari Jumaat, hari Sabtu. Hari Sabtu sebab kami nak musafir. Hari Sabtu tengok, bergantung himmah tu ada atau tak. Jadi ada minggu depan cuti. Kerja kamu cari perbahasan berkenaan tu. Asah, sahih, muqabil asah. Azhar, muqabil azhar, masyhur. Azhar tu untuk perkataan siapa? Ingat lagi. Perempuan dah ada orang hantar dah. Tapi nak disyarahkan. Azhar, muqabil azhar macam mana? Azhar tu macam mana? Kan biasa kita akan jumpa, betul tak? Masyhur, muqabil masyhur. Ada muqabil masyhur. Asah, sahih. Asah sahih tu untuk siapa? Perkataan siapa? Boleh, muqabil. Nanti perbezaan antara semua tu. Boleh faham? Dan apa lagi? Semualah qaul jadid, qaul qadim. Boleh istilah-istilah tu. Nak cari kat mana? Perempuan jangan bagi tahu. Laki cari sendiri, buka kitab. Istilah-istilah fiqhiyah. Kat mana? Boleh? Banyak jangan bagi tahu, jangan bagi tahu seorang pun, biar. Boleh. Ada masa dalam seminggu. Cari. Sebab nanti kalau tiba-tiba datang Azhar, ni muqabil Azhar di sisi Imam Syafi'i. Lepas tu kita nak Azhar, muqabil Azhar. Macam mana kita nak bezakan Azhar tu macam mana, muqabil Azhar tu macam mana? Asah dengan muqabil asah mana lagi kuat? Asah dengan sahih mana lagi kuat? Apa beza asah dengan sahih? Cari. Boleh? Carilah. Nanti kita tanya, tinggal jawab. Kita bagi kerja ni bukan saja-saja. Nak bagi tahu. Mengaji dah lama dah. Mengaji dengan Syekh berlambat-lambat, Syekh Hisham, Syekh Hasan Syafi'i, semua dah Syekh. Tapi bab asah, muqabil asah tak reti. Jentik kepala. Boleh? Tu. Bagi tahu, bagi faham. Kena cari tahu kat mana, cari sumber dekat mana, perbahasan dekat mana. Kalau yang dah tahu kat mana, bagi faham. Yang banat yang dah tahu kat mana kan, bagi faham ibarat kitab tu betul-betul. Nak syarah, yang apa kitab tu syarah kan. Boleh faham? Dalam grup. Nanti siapa yang tak masuk grup lagi, minta bagi nombor kat Ustaz Nawir apa semua, nanti dimasukkan dalam grup. Itu yang laki lah. Kalau yang perempuan, ikutlah wakil perempuan siapa. Boleh? Allah Ta'ala alam. Ada soalan berkenaan ibarat kitab je lah. Kalau ada soalan luar, tanya dalam grup. Boleh? Tanya dalam grup. Kadang kami tak boleh nak jawab terus. Nak fikir lagi, nak faham soalan lagi. Nak fikir, nak cari. Sebab soalan tu kita akan ambil, kita akan jawab. Kemudian kita akan bagilah kat mana boleh tengok, kat kitab apa boleh buat rujukan. Boleh? Wallahu ta'ala alam.